Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Sahih Samsudin. Anda sedang menyaksikan Berita Parlimen. Kerajaan perlu melakukan pembaharuan membabitkan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Tindakan itu bagi memperkasa aspek tata kelola dan accountability pengurusan entiti itu. Mengambil contoh kerugian dana awam RM43.9 juta membabitkan platform e-dagang fashion, Fashion Valley, Wakil Kuching Dr. Kelvin Yi Lee Wen menegaskan kontroversi itu perlu ditangani untuk mengelak rantaian kepincangan terus berlaku. Ini satu isu yang sangat penting, bukan saja kerana melibatkan kerugian wang rakyat yang banyak, tetapi menyentuh tentang perkara yang lebih penting ataupun dengan izin the elephant in the room, iaitu tata kelola dan accountability dalam pengurusan GLC dan GLIC ini. Beliau terus meminta kerajaan menjawab beberapa persoalan termasuk pemilihan Fashion Valley yang menerima pelaburan dengan nilai puluhan juta ringgit. Sementara itu, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Ramli Mohamad Noor meminta izin supaya dua soalannya kepada Kementerian Keuangan MOF dimasukkan dalam ucapan perbahasan Wakil Kuching itu. Boleh tak melalui Yang Berhormat kita tanya Menteri, ada tak kelulusan dari MOF diperolehi oleh JLC atau JIC ini? Satu. Lepas itu semasa Fashion Valley ini ada menjual sahamnya, adakah mendapat clearance daripada pihak yang MOF ataupun Khazanah? Beliau menegaskan soalan itu penting manakala isu berkenaan menunjukkan kelemahan ketara dalam aspek tata kelola. Isu perumahan untuk rakyat menjadi tumpuan Ahli Parlimen Segamat R. Yunis Warren. Beliau mahu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT membina rumah mampu milik dengan harga mengikut keperluan dan pendapatan rakyat, bukannya mengikut kehendak syarikat pemaju. Beliau percaya kerajaan bertanggungjawab menyedia perumahan mampu milik dan bukan menumpukan membina rumah untuk golongan kaya sahaja. We build a house according to what the needs of the people. Not you build a house and ask everybody to pay according to what the developer wants. Pada Belanjawan 2025, KPKT menerima peruntukan RM5.934 bilion berbanding RM5.647 bilion pada tahun 2024. Ahli Parlimen Bukit Bendera Sherlina Abdul Rashid yakin pelaksanaan gaji minimum bakal membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada warga tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Jadi kenapa saya cakap begitu? Kini majikan hanya perlu membayar gaji minimum 1,700 dan juga 13% caruman KWSP untuk pekerja tempatan berbanding dengan kos yang lebih tinggi untuk membayar gaji pekerja asing yang merangkumi gaji pokok, caruman KWSP, levy pekerja, penginapan dan juga kos pengangkutan. Ini juga menurunkan kadar pengangguran dan pada masa yang sama membuka juga peluang pekerjaan bergaji tinggi terutamanya untuk penduduk luar bandar. Katanya pelaksanaan gaji minimum juga usaha ke arah menoktahkan kemiskinan. Malaysia mahu Israel disingkirkan menganggotai PBB kerana pelanggaran undang-undang Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Ke arah itu, Malaysia telah menyertai kumpulan teras bagi penyediaan draft resolusi Perhimpunan Agung PBB untuk diluluskan dalam masa terdekat. Draft resolusi ini sedang dalam proses rundingan dan kita juga akan mengkaji setelah berlakunya pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan PBB supaya Israel dikeluarkan, disingkir sebagai anggota PBB. Setelah diluluskan kelak, resolusi itu dijangka menjadi landasan perundangan bagi membolehkan Agensi Bantuan dan Kerja untuk Pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA terus memberikan khidmat asas seperti pendidikan, perawatan kesihatan dan bantuan kemanusiaan.
Perdana Menteri juga akan bawa mandat Malaysia untuk menoktahkan keganasan Israel dalam sidang kemuncak tergempar di Riyadh 11 November ini. Sidang kemuncak negara Arab dan Islam itu digunakan sebagai ikhtiar untuk menghalang keputusan Parlimen Israel melenyapkan UNRWA. Kita akan memberikan gesaan supaya keputusan-keputusan lebih berkesan dan tindakan susulan akan lebih bermakna bagi pembebasan Palestin. Ini termasuklah cadangan menggerakkan Special Committee Against Apartheid di PBB ke atas Israel. Malaysia berhasrat menggunakan sidang kemuncak ini untuk meraih sokongan negara-negara Arab dan Islam terhadap ikhtiar tersebut bagi menghalang pelaksanaan keputusan Parlimen Israel Knesset pada 28 Oktober yang bertujuan melenyapkan UNRWA. Malaysia juga katanya menyumbang RM25 juta kepada tabung UNRWA. Kerajaan sedang berbincang dengan Kementerian Luar bagi menyegerakan usaha tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia tetap berdiri teguh menentang keganasan terutama melibatkan isu kemanusiaan, kezaliman serta penjajahan. Tegas Perdana Menteri, sebagai negara bebas dan merdeka, Malaysia kukuh dengan prinsip serta pendirian untuk menegakkan keadilan. Setahun berlalu, kenyataan-kenyataan keras telah dilakukan dan setakat Malaysia, seperti yang betul tahu, berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat atau Perdana Menteri Jepun atau Chancellor Jerman, dan ini bukan perkara yang mudah. Kerana kita mengambil kira pertimbangan kepentingan pelaburan pekerjaan rakyat. Tapi untuk isu kemanusiaan dan menentang kezaliman, penjajahan, kita tetap berdiri teguh, berprinsip. Ketika sesi penerangan Perdana Menteri di Dewan Rakyat pagi tadi, ahli parlimen dari parti kerajaan dan pembangkang senada dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutuk kezaliman rejim Israel. Sebulat suara mereka menentang pelaksanaan keputusan Parlimen Israel untuk melenyapkan UNRWA. Kerajaan dengan memberikan 5 minit setiap. Bagi pihak kami di Perikatan Nasional memohon untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan pendirian tegas kita bahawa kita sangat konsisten. Penindasan kepada rakyat Palestin itu perlu dihentikan segera. Termasuklah genjatan senjata yang sepenuhnya. Kita Malaysia perlu tegas, termasuklah bagaimana Malaysia ingin memberi sumbangan yang lebih kukuh dari segi dana UNRWA itu bagi kita memastikan UNRWA ini dapat diteruskan usaha ataupun bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza itu. Ini adalah satu stand pendirian yang sangat baik yang memberikan gambaran bahawa Malaysia terus komited untuk memperjuangkan nasib rakyat dan bumi Palestin. Dan saya faham dan yakin bahawa apa yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi untuk mendapat mandat daripada Dewan, daripada rakyat dan bawa ke peringkat antarabangsa, di sinilah tempatnya. Usaha dipergiat bagi peluas pelaksanaan inisiatif pendapatan rakyat IPR dalam meningkatkan penyertaan golongan sasar. Antaranya melancarkan portal dan membuka kaunter pendaftaran IPR di Ibu Pejabat Kementerian Ekonomi. Secara keseluruhan, 2,536 golongan sasar diluluskan bagi menyertai 3 inisiatif di bawah IPR iaitu IPR Intan, IPR Insan dan IPR Ehsan. Kementerian Ekonomi juga turut mengambil bahagian dalam siri Jelajah Madani bagi memudahkan cara urusan pendaftaran pemohon IPR serta memberi penerangan lanjut. Selain itu, Kementerian Ekonomi melalui pegawai lapangan yang dilantik di peringkat negeri dan daerah juga sentiasa mengadakan sesi libat urus bagi menyampaikan maklumat terkini berkenaan pelaksanaan IPR sekaligus membantu menarik lebih ramai penglibatan golongan sasar merentasi lokaliti ke dalam inisiatif ini.
Penjimatan hasil pengurangan subsidi gula boleh disalur untuk dimanfaatkan rakyat. Impaknya lebih banyak infrastruktur Kementerian Kesihatan boleh dibina dan dinaik taraf. Dengan angka yang saya beri sebanyak 3.3 bilion ini adalah satu angka yang besar. Kita mampu untuk membeli ambulans, kita mampu membina klinik-klinik kesihatan jenis 2 dan 3 dan juga hospital. Maka saya harap agar War on Sugar ini akan dapat disokong dan juga berilah kami idea-idea bagaimana untuk kita mempromosikan kempen War on Sugar ini. Ini pula mengenai kajian kemungkinan pembinaan jalan dari Simpang Pelangai Pahang ke Putrajaya. Pelaksanaannya sedang dilakukan Kementerian Kejaraya melibatkan kos siling kajian RM25 juta. Laluan ini sebagai alternatif mengurangkan kesesakan kepada laluan sedia ada. Kajian selama setahun ini bermula 12 Ogos lalu. Kajian itu dalam masa setahun melibatkan banyak perkara. Antara perkara yang dikaji, kajian guna tanah sebab melalui hutan simpan kekal. Kemudian kajian sosioekonomi, kajian trafik, sistem pilihan saringan impak alam sekitar dan lain-lain. Kemungkinan ia jika telah dipersetujui akan dibina secara BOT dengan izin build, operate, transfer dan bukan daripada dana kerajaan. Dengan lain perkataan, akan ada lagi lebuh raya bertol daripada Simpang Pelangai ke Putrajaya jika kajian itu menetapkan ianya boleh dilaksanakan. Analisis impak peraturan mengenai cadangan penubuhan Lembaga Perindustrian Nanas, Kelapa dan Durian Malaysia LPNKDM dijangka siap Mac tahun depan sebelum dibentang kepada Perbadanan Produktiviti Malaysia. Kementerian ini sedang melaksanakan analisis impak peraturan Regulatory Impact Analysis (RIA) bagi cadangan penubuhan LPNKDM tersebut selaras dengan Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2021 Dasar Negara bagi Amalan Baik Peraturan. Hasil kajian dijangka akan dikemukakan kepada Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC pada bulan Mac 2025. Tahun lalu, Kabinet bersetuju secara berprinsip meletakkan kelapa dan durian di bawah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, bertujuan mengurangkan defisit imbangan dagangan melalui ketiga-tiga komoditi berkenaan. Sekian berita Parlimen dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.